Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah pada pendapat anda, saya nak tanya saja. Saya mau tanya saja pada pendapat anda. Adakah bagus sebenarnya kalau si Khairy Jamaluddin menjadi Perdana Menteri Malaysia, ataupun dia boleh jadi Presiden UMNO Malaysia? Apa pendapat anda? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak untuk Khairy Jamaluddin jadi Presiden UMNO? Okey. Kenapa? Rupanya ada peluang, ada sinar yang cerah kepada Khairy Jamaluddin, sinar yang cerah kepada Syahrir, kepada beberapa orang lagi yang sudah dibuang daripada UMNO. Mengingat lagi kata-kata daripada Tengku Mahkota Johor, kalau saya tidak silap, iaitu Baginda berkata Khairy Jamaluddin sepatutnya diberikan peluang semula bersama dengan UMNO, atau begitulah dia punya maksud, seolah begitu. Saya juga setuju kalau Khairy Jamaluddin sepatutnya diberikan peluang untuk bersama dengan UMNO semula. Kerana Khairy Jamaluddin ada karisma, ada satu dia punya kepimpinan yang ramai orang juga setuju bahawa dia ada kebolehan untuk menghidupkan, memulihkan UMNO semula. Terutamanya pulihkan UMNO daripada bayang-bayang buruk tentang UMNO ini sudah dilabel sebagai parti yang tak bagus lah, macam begitulah. Jadi untuk menghilangkan bayang-bayang itu, saya fikir Khairy Jamaluddin ada dia punya kebolehan. Apa pula pendapat anda? Ini kerana baru saja diumumkan, semalam saya baca, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Jalaluddin Alias berkata, parti itu bersedia menerima bekas pimpinan dan ahli parti yang telah disingkirkan sebelum ini. Ini satu berita yang cukup baik, ya. Satu berita yang cukup baik, kerana ini akan memberikan peluang kepada mereka yang sudah dibuang untuk dapat masuk semula. Jadi itu pemutihan dulu. Dia kata di Negeri Sembilan, Setiausaha UMNO negeri dan bahagian sudah pun diarahkan untuk membuat tapisan untuk setiap permohonan dibuat bagi memastikan mereka yang masih mempunyai kecenderungan dan kesetiaan kepada parti diambil semula sebagai ahli. Jadi kalaulah Khairy Jamaluddin memang masih ada kecenderungan untuk bersama dengan UMNO, saya fikir UMNO jangan kasih lama. Cepat-cepat ambillah Zaid Hamidi, Khairy Jamaluddin semula. Tapi pada masa yang sama perlu dipikirkan chemistry di antara Khairy Jamaluddin dengan dan juga siapa si Zaid Hamidi. Kalau mereka tak ada chemistry, susah juga. Jadi either one must step down ataupun cool down. Kalau tidak step down, cool down. Jadi proses pemutihan yang dilakukan oleh parti UMNO sebelum ini bertujuan membersihkan parti daripada mereka yang tidak berminat lagi dengan UMNO dan beranggapan parti itu akan menjadi lemah. Jadi sekarang parti UMNO nampaknya sudah back to the track, at least sudah nampak sedikit ada back to track dengan kemenangan pula di Kuala Kubu Baru. Memang ada sedikit back to track lah. UMNO sudah melalui pelbagai dugaan dan cabaran dan dilanda pelbagai masalah, tetapi keistimewaan parti ini adalah apabila dilanda masalah yang mempunyai kaedah tertentu untuk mengatasinya. Harap-haraplah UMNO boleh bangkit semula untuk jadi parti yang kuat, parti yang hebat semulalah, bukanlah parti yang selalu dilihat kesian dan sebagainya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa bakal terjadi di dalam UMNO?
apa bakal terjadi di dalam UMNO, kemelut dalaman UMNO yang tidak pernah henti-henti, sama ada secara senyap-senyap, secara dalam talian atau secara misteri. Okey, tapi anda boleh tinggalkan komen anda, apa bakal terjadi kepada UMNO dan sebagainya. Adakah UMNO akan menjadi kuat semula seperti dulu kala yang memang hebat, sungguh hebat, atau bagaimana? Itu terpulang pada masa dan keadaan lah. Okey, tapi yang saya nak kongsikan sekarang ini berkenaan dengan Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Majlis Amanah Rakyat. Rupa-rupanya ini yang telah dicadangkan oleh Ahmad Zahid Hamidi kepada MARA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan agar Majlis Amanah Rakyat MARA terus menghantar pelajar mereka ke China. Beliau berkata usaha tersebut bukan hanya dapat membuka pintu peluang pendidikan yang luas kepada pelajar daripada Malaysia, tetapi dapat juga memupukkan hubungan bilateral yang kukuh. Usaha itu juga membawa pulang ilmu dan pengalaman yang berharga untuk kemajuan negara kita, kata Timbalan Perdana Menteri itu. Beliau juga berkata semoga setiap usaha dan ikhtiar kita dapat dijayakan dengan sebaiknya, insya-Allah, tulis beliau di Facebook rasmi beliau pada hari ini. MARA adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang dikemudi oleh Ahmad Zahid Hamidi sendiri selaku menterinya. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri ini, iaitu Ahmad Zahid Hamidi ini, telah meluangkan masa untuk menghadiri majlis ramah mesra bersama komuniti dan pelajar Malaysia di Shanghai, di negara China. Pada majlis tersebut, beliau menzahirkan rasa gembira kerana dapat bertemu mereka yang menjadi jambatan budaya dan membawa hubungan antara Malaysia dengan masyarakat tempatan. Beliau juga berkata, saya turut menitipkan nasihat kepada pelajar-pelajar agar study hard dan study smart dan ambillah peluang ini untuk memperkayakan diri dengan ilmu dan teknologi terkini serta nilai-nilai baik yang terdapat di sini, ujar beliau lagi. Wisma Putra sebelum ini memaklumkan lawatan rasmi Ahmad Zahid Hamidi adalah untuk bertujuan memperkukuhkan hubungan dua hala. Selain beliau dijangka meneroka peluang kerjasama, terutama dalam bidang pendidikan, memfokuskan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dan pembangunan industri halal serta pertukaran antara rakyat. Lawatan rasmi ini sempena dengan undangan daripada Timbalan Perdana Menteri China Ding Xiaoxiang. Itu adalah pertama sejak beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada Disember 2022. Ahmad Zahid juga dijadualkan berlepas ke Beijing selepas ini dan dijangka melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Li Qiang. Okey, so saya juga bersetuju pada pendapat saya begini sajalah. Benda education ni, tentang pendidikan ni, pendidikan untuk semua, dan pendidikan ini haruslah tanpa prejudis, tanpa dikuasai oleh mana-mana politik, tanpa dikuasai oleh mana-mana anasir-anasir ideologi yang tidak baik. Jadi pada hemat saya, betul lah apa yang dikatakan oleh Ahmad Zahid Hamidi bahawa usaha untuk terus menghantar rakyat Malaysia, pelajar-pelajar Malaysia untuk terus belajar di universiti, di college, di tempat pendidikan vokasional di China harus diteruskan kerana banyak ilmu yang mereka boleh dapat. Okey, tahniah diucapkan. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.